semua pelajar. Jumpa lagi di dalam video kedua untuk tajuk 5.0 hukum gas dan standard pembelajaran 5.2. Kali ini kita akan membincangkan dengan lebih lanjut tentang 3 jenis hukum gas, iaitu hukum Boyle, hukum Charles dan hukum Gay-Lussac. Bersama saya, Cikgu Aslinda dari College Vocational Kelang. Jom kita mulakan. Setelah kita memahami perlakuan gas menurut teori kinetik gas, daripada konsep isi padu, tekanan dan suhu, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita dengan hukum gas yang berkaitan. Terdapat 3 jenis hukum gas yang akan kita pelajari, iaitu hukum Boyle, hukum Charles dan hukum Gay-Lussac. Di sini saya memaparkan hukum Boyle. Ringkasannya adalah BIT, iaitu Boyle, kaitannya isi padu dengan tekanan. Hukum Charles adalah CIS, iaitu Charles, kaitannya adalah isi padu dan suhu. Dan hukum Gay-Lussac, ringkasannya adalah GTS. Kita akan bincangkan satu persatu setiap hukum-hukum ini. Hukum yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahawa jika suhu dan jisim ditetapkan, tekanan gas adalah berkadar songsang dengan isi padu gas. Formula bagi hukum Boyle adalah P berkadar songsang dengan B ataupun P1 bersamaan dengan P2 di mana P1 adalah tekanan awal, V1 adalah isi padu awal, P2 adalah tekanan akhir dan V2 adalah isi padu akhir. Berdasarkan kepada formula yang diberi, hukum Boyle menyatakan bahawa tekanan gas akan semakin bertambah apabila isi padu gas semakin berkurang. Di sini terdapat 3 graf yang berbeza untuk menerangkan tentang hubungan tekanan dan isi padu di dalam hukum Boyle. Graf 1 menunjukkan bahawa tekanan gas B adalah berkadar songsang dengan isi padu B. Bentuk graf adalah lengkungan ke bawah, menunjukkan bahawa tekanan gas B adalah berkadar songsang dengan isi padu B. Manakala graf kedua menunjukkan bahawa tekanan P adalah berkadar terus dengan 1/P. Ia menunjukkan garisan linear. Graf 3 menunjukkan bahawa graf PV melawan V adalah sentiasa mana. Ini bermakna molekul gas tidak bergerak ataupun berada dalam keadaan rehat. Huraian teori kinetik jirim mengenai hukum Boyle adalah: pertama, merujuk kepada isi padu, tenaga purata molekul gas adalah tetap jika suhunya tetap. Yang kedua, merujuk kepada tekanan, sekiranya gas itu dimampatkan atau isi padunya dikurangkan, ketumpatan gas akan bertambah. Ketiga, merujuk kepada tekanan, kadar pelanggaran molekul-molekul gas dengan dinding bekas akan bertambah dan daya per unit luas permukaan ataupun tekanan akibat pelanggaran dengan molekul-molekul gas akan turut bertambah. Cuba kita lihat penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hukum Boyle. Gelembung udara daripada seorang penyelam menjadi besar apabila beliau naik ke permukaan air. Terangkan fenomena ini. Dalam soalan ini, hubungan konsep adalah tekanan dan isi padu. Merujuk kepada teori kinetik jirim, tekanan merupakan kadar pelanggaran antara zarah-zarah dengan dinding bekas. Manakala isi padu pula merupakan jarak purata molekul gas ataupun ruang yang diisi. Jadi, cara kita menjawab adalah di permukaan air, tekanan lebih rendah daripada dasar laut. Kadar pelanggaran antara zarah-zarah air dengan gelembung udara berkurang. Oleh itu, isi padu gelembung udara bertambah, gelembung udara menjadi lebih besar. Jadi, jangan lupa apabila kita menjawab soalan, kita kena kaitkan dengan konsep yang ada dalam soalan tersebut dengan teori kinetik gas yang telah kita pelajari. Soalan berikut yang berkaitan dengan hukum Boyle. Akuarium ini mengandungi air tawar.
Apakah yang berlaku kepada isi padu gelembung udara pada R apabila air diganti dengan air laut? Ingat semula hubungan konsep dalam hukum Boyle adalah tekanan dan isi padu. Maka jawapan kita adalah merujuk kepada teori kinetik gas, air laut mempunyai kandungan mineral yang lebih banyak berbanding air tawar. Tekanan air laut lebih besar daripada air tawar. Pada titik R, tekanan yang dikenakan oleh air laut lebih tinggi berbanding dengan air tawar. Maka isi padu gelembung udara berkurang dan menyebabkan saiz gelembung udara menjadi lebih kecil. Untuk memahami dengan lebih lanjut lagi tentang hukum Boyle, mari kita cuba selesaikan satu masalah yang berkaitan. Saiz belon akan bertambah apabila dilepaskan di kawasan yang lebih tinggi. Jelaskan fenomena ini. Ingat ya pelajar, hubungan konsep di sini adalah tekanan dan isi padu. Mengikut teori kinetik gas, tekanan berkait dengan pelanggaran antara zarah-zarah udara dan dinding bekas. Manakala isi padu berkait dengan jarak purata molekul udara dalam bekas. Jadi, apabila kita menjawab soalan begini, semakin tinggi sesuatu kawasan, tekanan atmosfera akan menjadi kurang. Jadi, jawapan kita, apabila ketinggian bertambah, tekanan atmosfera menjadi kurang. Perlanggaran antara zarah-zarah udara dan permukaan luar belon akan juga berkurang. Ini menyebabkan isi padu belon bertambah kerana jarak purata molekul udara dalam belon bertambah. Maka saiz belon menjadi lebih besar. Mari kita bincangkan hukum yang kedua, iaitu hukum Charles. Mengikut hukum Charles, pada tekanan dan jisim tetap, isi padu gas adalah berkadar terus dengan suhu gas. Ini bermakna apabila isi padu gas semakin bertambah, suhu juga akan bertambah. Berkaitan formula hukum Charles adalah V1 bahagi T1 bersamaan dengan V2 bahagi T2, di mana V1 adalah isi padu awal, T1 adalah suhu awal, V2 adalah isi padu akhir, dan T2 adalah suhu akhir. Apakah huraian teori kinetik jirim mengenai hukum Charles? Tenaga kinetik purata molekul-molekul gas akan bertambah sekiranya suhu gas bertambah. Ini menyebabkan frekuensi perlanggaran molekul-molekul gas dengan dinding bekasnya turut bertambah. Tekanan gas juga bertambah. Untuk mengekalkan tekanan supaya tetap, isi padu gas perlu bertambah supaya kadar pelanggaran molekul-molekul gas dengan bekasnya menjadi tetap. Oleh itu, untuk sebarang suhu gas, isi padunya perlu bertambah bagi menetapkan tekanannya. Cuba kita lihat penyelesaian masalah bagi soalan berkaitan dengan hukum Charles. Apabila botol plastik yang mengandungi air panas dimasukkan ke dalam bekas yang berisi ais, didapati botol tersebut menjadi kemek. Dengan menggunakan hukum Charles, huraikan fenomena ini. Hubungan konsep di sini adalah suhu dan isi padu. Kita boleh menjawab begini. Pada botol yang berisi air panas, tenaga kinetik zarah-zarah air lebih tinggi daripada botol dalam bekas ais. Frekuensi perlanggaran antara zarah-zarah air dan dinding botol yang berisi air panas lebih tinggi, maka tekanannya pun tinggi. Apabila botol dimasukkan dalam ais, suhu menjadi berkurang. Frekuensi perlanggaran antara zarah-zarah air dan dinding botol juga berkurang, menyebabkan tekanan juga berkurang. Tenaga kinetik zarah-zarah air menjadi lebih rendah, maka isi padunya berkurang, menyebabkan botol menjadi kemek. Soalan seterusnya yang berkaitan dengan hukum Charles, sebiji belon yang ditiup dilekatkan pada mulut botol dan diletakkan di dalam air panas. Dengan menggunakan hukum Charles, huraikan pemerhatian yang berlaku pada belon tersebut. Masih mengaitkan konsep suhu dan isi padu untuk menjawab soalan ini. Jawapan kita adalah, pada botol yang berisi air panas, tenaga kinetik zarah-zarah air adalah tinggi. Frekuensi perlanggaran antara zarah-zarah air dan dinding botol berisi air panas juga tinggi. Tekanan tinggi yang terhasil
menolak zarah-zarah udara masuk ke dalam belon. Isi padu belon bertambah dan belon akan mengembang. Hukum yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac ataupun hukum tekanan. Cuba perhatikan gambar rajah segitiga yang dipaparkan. Hubungan hukum Gay-Lussac ataupun hukum tekanan adalah tekanan gas berkadar langsung atau berkadar terus dengan suhu jika isi padu dan jisimnya tetap. Maka formula untuk hukum Gay-Lussac ataupun hukum tekanan adalah P1 bahagi T1 bersamaan dengan P2 bahagi T2. Jadi mengikut formula yang diberi, hukum Gay-Lussac menyatakan bahawa tekanan bagi sejumlah tertentu gas bertambah secara linear dengan suhu. Apakah huraian teori kinetik jirim mengenai hukum Gay-Lussac? Hukum Gay-Lussac ataupun hukum tekanan. Apabila suhu meningkat, tenaga kinetik molekul gas juga meningkat. Frekuensi pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas juga meningkat. Pelanggaran molekul gas ini akan menghasilkan perubahan momentum yang besar. Ini menyebabkan tekanan gas bertambah. Cuba lihat penyelesaian masalah mengenai hukum tekanan ini. Tekanan yang dikenakan pada tayar kereta adalah 200 kilopascal pada suhu 33 darjah Celsius. Selepas satu perjalanan yang jauh, suhu tayar itu meningkat kepada 57 darjah Celsius. Ramalkan perubahan tekanan dalam tayar tersebut jika isi padu udara di dalam tayar tidak berubah. Kita cuba mengaitkan hubungan konsep suhu dan tekanan. Jawapan kita adalah apabila suhu meningkat, tenaga kinetik molekul bertambah. Molekul gas bergerak lebih laju. Frekuensi pelanggaran di antara zarah-zarah udara juga bertambah dan menghasilkan perubahan momentum yang lebih besar. Tekanan tayar akan bertambah. Kita telah membincangkan dengan panjang lebar mengenai hukum gas dan kaitannya dengan teori kinetik gas ataupun teori kinetik jirim. Selamat maju jaya dengan sains USC 1112. Jumpa lagi di lain kali. Bye.